Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya Wan Lukman Muhammad Fisol. Dan saya Farhatul Asyati Osman, Nasional 8 edisi 17 Disember. Berikut paparan utama malam ini. Realisasi perpaduan ummah rentasi ideologi politik. Aset Eskom ditambah perkukuh kawalan keselamatan. Hampir 7,000 botol cecair vape dirampas. Radar lebih canggih dengan liputan lebih luas, helikopter tempur dan pesawat tanpa pemandu drone. Itu antara aset yang mula ditambah di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Eskom dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan di zon berkenaan. Pada masa sama mempertingkat komitmen anggota penguatkuasa bagi menghalang pencerobohan khususnya di kawasan pesisiran Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan kesiapsiagaan tidak hanya boleh dibuat melalui komitmen di atas kertas sahaja tetapi perlu memenuhi keperluan pemantauan berterusan. Oleh demikian, kesiapsiagaan bukan saja dari segi omnipresence tetapi juga dari segi aset dan peralatan bagi mempertahankan kedaulatan negara kita, khususnya untuk bumi Sabah dan persisiran sekitar 1,700 km pantai yang di bawah tanggungjawab Eskom ini. Beliau sebelum itu mempengerusikan mesyuarat peringkat tertinggi mengenai projek pembangunan serta perolehan bagi kegunaan Eskom di S-Zone. Meliputi kawasan sejauh 1,733 km, S-Zone menerima ancaman berterusan daripada penceroboh yang menunggu masa sesuai untuk menerobos masuk. Justru aspek penyelarasan serta persefahaman semua agensi penguatkuasaan terlibat harus diberi penekanan supaya ruang kosong pencerobohan dapat ditutup sepenuhnya. Kerana kita mahu memberikan jaminan keselamatan kepada rakyat Sabah keseluruhannya bahawa agensi penguatkuasaan bersungguh-sungguh mengusahakan dan mempertahankan negara. Oleh demikian, Akta MKN yang sedang diperbahaskan di Dewan Negara perkara ini ada kaitan secara langsung dalam perkara ini dan tidak ada tujuan langsung untuk Akta MKN ini mengambil alih kuasa mana-mana kekuasaan yang sedia ada. Ianya dibuat untuk kawasan keselamatan seperti S-Zone ini saja. Timbalan Perdana Menteri turut memperkenalkan Komander Eskom baharu iaitu SAC Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid, manakala Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif baharu Eskom. Meneruskan apa yang telah kita kata diamanatkan. Kita dalam visi ini kita telah pun ditetapkan oleh kerajaan tentang keselamatan, kepadanan, keselamatan di kawasan S-Zone dan sebagainya. Itulah kita meneruskan apa yang telah pun dibuat oleh Datuk Rashid. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi kepercayaan tinggi kepada saya untuk mengambil alih tugas selaku CEO Eskom yang mana bagi saya merupakan satu cabaran yang besar dalam karier saya dan juga merupakan satu tanggungjawab yang perlu saya penuhi dengan sebaik mungkin dan insyaAllah saya akan cuba buat baik sehabis mungkin supaya Eskom dapat berjalan dengan lancar. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berkenan mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan tahun 2015 kepada 132 orang penerima. Penganugerahan itu sempena ulang tahun keputeraan rasmi Seri Paduka yang disambut 6 Jun lalu. Timbalan Ketua UMNO bahagian baling Datuk Harun Abdul Aziz mendahului senarai penerima pertama bagi darjah Kesatria Mangku Negara KMN
Turut menerima darjah kebesaran tersebut, anggota Parlimen Sabak Bernam, Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Penguatkuasaan Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih dan Ketua Wanita UMNO Bahagian Kampar, Datin Norma Hanum Ibrahim. Sri Paduka turut menggunakan darjah Ahli Mangku Negara AMN kepada 30 penerima dan 57 lagi penerima pingat pangkuan negara PPN. Disyaki mengandungi racun, 6,924 botol cacar vape dirampas dalam 3 operasi berasingan di Johor Bahru Selasa lalu. Operasi itu julung kali diadakan di Johor susulan keputusan kerajaan negeri mengharamkan vape bermula 1 Januari depan. Turut dirampas 190 peranti vape dengan kesemuanya bernilai lebih RM380,000. Operasi itu melibatkan pelbagai agensi termasuk Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Agensi Antidadah Kebangsaan dan Kastam. Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad menegaskan tindakan terhadap mereka akan diambil mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. I think I want to make it clear lah because of yesterday. Yesterday was that seolah-olah challenge kita. Tak? As I say, ignorance of the law is not... Dia kena faham undang. Don't just talk. Presiden ikhlas tu. Jangan anda bercakap. Fahamlah. Banyak undang-undang ni. And we, police as the leading enforcement agency, we take the lead. Saya pergi pada undang-undang yang ada. Di bawah tersedia already. 1952, Poison Act. So benda ni nikotin. Dan kebetulan lah kesalahan tak ada lesen nak menjual dan sebagainya. So nak proper business, mintalah lesen. Dalam operasi itu, 4 lelaki berusia 23 hingga 70 tahun ditahan. Mereka kemudiannya dibebaskan selepas diambil keterangan. Sementara itu, Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menggesa negeri lain mengikut jejak langkah kerajaan negeri Johor dan Kelantan yang mengharamkan penjualan vape. Pegawai Pendidikan CAP NV Subaro berkata pengharaman itu tidak seharusnya terhad kepada vape, malah perlu diperluaskan kepada penggunaan shisha stick yang kini semakin popular penggunaannya oleh generasi muda, terutama pelajar sekolah. Di Selangor pula, kerajaan negeri akan mengadakan bengkel khas awal tahun depan bagi membincangkan kesan penggunaan vape terutama kepada generasi muda. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata keputusan sama ada mahu mengharamkan penggunaan vape di Selangor bergantung kepada hasil rumusan daripada perbincangan bengkel itu. Lagi isu vape. Solidariti Vape Malaysia Kelantan menganggap tindakan kerajaan negeri mengharamkan vape mengakibatkan peniaga terbabit menanggung kerugian lebih RM50 juta. Peniaga vape menganggap tindakan kerajaan negeri sebagai mencurahkan pasir ke periuk nasi peniaga vape di negeri itu. Solidariti Vape Malaysia Cawangan Kelantan Muhammad Khalid Han berkata pihaknya akan mendapatkan instruksi daripada mahkamah supaya kerajaan negeri dapat menangguhkan dahulu pengharaman penggunaan vape. Kami akan menganjurkan pembahasan awam yang melibatkan pegawai-pegawai kesihatan, mahasiswa, golongan akademik, golongan-golongan agamawan, membincangkan tentang isu vape ini sendiri. Peniaga vape juga akan mengumpul lebih 1,000 peniaga dan pengguna vape di seluruh Kelantan esok untuk berbincang mengenai keputusan kerajaan negeri itu. Bagi saya, tindakan daripada kerajaan negeri telah menganiaya kami sebagaimana macam saya sendiri telah mengeluarkan modal yang terkumpul daripada pinjaman, daripada family, daripada pelbagai pihak untuk melaksanakan perniagaan ini. Jadi apabila ia diharamkan, saya pun tak tahu macam mana saya nak bayar hutang-hutang ni, macam mana saya nak meneruskan kehidupan kita orang yang memang daripada asalnya miskin. Semalam pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Abdul Fattah Mahmud berkata, Kerajaan Kelantan akan mengeluarkan notis selama 14 hari bermula semalam kepada peniaga vape untuk mengosongkan premis mereka sebelum 1 Januari depan.
Usaha proaktif perlu diambil seluruh pemimpin Islam bagi merealisasi perpaduan ummah menentasi ideologi politik. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, 5 tindakan susulan boleh diambil bagi mencapai perpaduan umat Islam berdasarkan aliran kefahaman yang berteraskan panduan-panduan yang telah ditunjukkan Institusi Pengajian Islam Tusoho. Saya yang mewakili kabilah saya dan Tuan Guru yang mewakili kabilahnya, marilah kita berpegang pada pengertian ayat ini. Jangan seperti disebut tadi, kita pula macam negara-negara Islam yang lain. Datuk Seri Najib berucap merasmikan Multaqa Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia 2015 di Ibu Negara yang turut dihadiri Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Sebagai sebuah institusi tarbiyah Islamiah yang amat berjasa, alumni Al-Azhar boleh memainkan peranan menjayakan tindakan penyatuan itu. Tindakan pertama ialah memberi penerangan dan pengajaran kepada umat Islam. Kedua, memastikan umat Islam memahami kepentingan perpaduan. Ketiga, sentiasa menganjurkan program-program bersifat perpaduan, bukannya sekadar bermusim. Keempat, ulama-ulama alumni Al-Azhar juga perlu melahirkan lebih banyak kader-kader yang akan meneruskan agenda perpaduan. Dan kelima, menjadikan agenda perpaduan sebagai agenda ummah di peringkat negara dan global. Perpaduan itu semestinya amat menuntut tindakan. Tindakan bagaimana? Tindakan yang berhikmah dan tindakan yang berpandangan jauh. Apa yang saya maksudkan di sini ialah kita perlu mempunyai basirah ataupun pandangan yang dalam. Apakah agenda dan natijah akhir yang akan terzahir apabila perpaduan itu terhasil? Multaqa Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia yang julung kali diadakan itu diharap dapat merintis jalan ke arah penyatuan dua parti Islam terbesar iaitu PAS dan UMNO. Harapan itu dinyatakan Pengerusi Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti. Ia sesuai dengan seminar berkenaan yang membincangkan perbezaan pendapat dan ideologi politik yang sedang melingkari masyarakat Islam di negara ini. Komitmen dibuktikan dengan dua pemimpin tertinggi UMNO dan PAS menjayakan program berkenaan. Tujuan menyuburkan perpaduan dan kalangan umat Islam di Malaysia, dan kita mengambil kira bagaimana sebagian besar umat Islam di negara kita ini terkumpul dalam dua buah parti politik Islam ini. Jadi inilah tujuan sebenarnya untuk kita menganjurkan satu pertemuan yang kita rasa mungkin bersejarah bagi kami alumni Al-Azhar, kerana ini buat pertama kali berlaku di negara ini, dan alhamdulillah semua pihak memberi sokongan yang kuat untuk menjayakan multaqa ini. Dengan kehadiran barisan kepimpinan daripada dua parti politik berbeza dalam negara, program itu dapat menjadi platform pembentukan perpaduan sekaligus memenuhi tuntutan asas dalam Islam demi kesejahteraan. Program bertema perpaduan ummah menentasi ideologi itu bermula semalam hingga esok. Program dihadiri 600 peserta termasuk 60 peserta antarabangsa yang mewakili 5 negara iaitu Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura dan Kemboja. Bertemu kembali. Laksmana Hang Tuah ialah simbol kekuatan orang Melayu ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Namun benarkah dakwaan yang Hang Tuah hanya mitos dan legenda dalam lembaran hikayat sahaja? Justru bagi memperkukuh bukti fizikal kewujudan sebenar Hang Tuah, sampel DNA Laksmana Melaka itu akan diambil di makamnya di Palembang, Indonesia. Usaha yang kini dilakukan Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia dan beberapa persatuan sejarah itu bakal mendapat bantuan Kerajaan Negeri Melaka. Jelas Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Osman Mohamad, satu perbincangan khas akan dilakukan bersama Ketua Menteri bagi mendapatkan dana bagi membiayai projek tersebut. Dan negeri saja. Ada banyak badan lain boleh bantu. Tunggu Ketua Menteri balik esok, kita bincang dia supaya kita mohon dana daripada badan-badan tertentu. Ada badan yang boleh bantu, insyaAllah.
Beliau menyatakannya selepas merasmikan forum khas Hang Tuah memang wujud di Bandar Hilir, Melaka. Forum yang dihadiri 150 peserta itu dianjurkan selepas terdapat individu yang mempertikaikan kewujudan Hang Tuah sebagai watak dalam cerita dongeng semata-mata. Kudat antara daerah di Sabah yang diramal menerima tempias taufan melor, namun penduduknya masih menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Perkhidmatan feri yang merupakan pengangkutan utama penduduk dari Kudat ke Pulau Banggi masih beroperasi tetapi berpandukan arahan semasa Jabatan Laut mengikut keadaan cuaca. Selain perairan Kudat, Jabatan Meteorologi turut meramalkan perairan Pantai Barat dan pedalaman Sabah akan menerima tempias taufan melor yang melanda Filipina sejak Isnin lalu. Justru, penolong pegawai daerah Kudat, Thomas Jalin, menasihatkan penduduk khususnya nelayan supaya berjaga-jaga dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Thomas yang ditemui RTM di Pejabat Daerah Kudat berkata, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kudat sentiasa memantau keadaan dan bersiap sedia menghadapi sebarang situasi luar jangka. Akan menggerakkan juga jawatan kuasa ini melibatkan anggota keselamatan lah, seperti polis, jabatan bomba dan juga jabatan pertahanan awam itu rela dan juga JPAM, pejabat daerah dan juga hospital dan kesehatan lah, dan juga jabatan kebajikan. Siap sedialah sekiranya jika sekiranya ada berlaku kemungkinan lah kan kejadian ini tiupan melor ni. Penjenayah paling dikehendaki polis yang berdepan 3 pertuduhan memiliki senjata api dan mencederakan seorang lelaki hingga putus pergelangan tangan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session hari ini. Tertuduh Muhammad Faiz Zahari 30 tahun yang berasal dari Machang, Kelantan membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Muhammad Yusof Yunus. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa memiliki sepucuk pistol jenis Beretta tanpa kebenaran mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 di sebuah rumah di Kampung Kulim, Cerang Ruku, Pasir Putih pada pukul 4 petang 20 November lalu. Tertuduh juga berdepan pertuduhan kedua iaitu memiliki 17 butir peluru jenis 9mm Luger AP-15 tanpa kebenaran dan didakwa mengikut Seksyen 8(A) Akta Senjata 1960 pada tarikh, masa dan tempat yang sama. Bagi pertuduhan ketiga, Muhammad Faiz didakwa sengaja mencederakan Imrul Fazli Abdullah 34 tahun menggunakan sebilah parang hingga putus pergelangan tangan kiri pada 17 Disember 2011 di Machang. Dia didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan yang boleh dihukum penjara 20 tahun dan denda atau sebat. Mahkamah menetapkan 24 Januari 2016 sebagai tarikh sebutan semula kes. Cubaan menyeludup dadah seberat hampir 6 kg berjaya dipatahkan Jabatan Kastam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ia melibatkan seorang suspek warga negara India berusia 39 tahun yang ditahan di Balai Ketibaan petang semalam setelah imej meragukan dirakam imbasan bagasi yang dilakukan. Pemeriksaan menyeluruh ke atas bagasi tersebut menemukan bungkusan kecil berisi serbuk putih yang disyaki metavitamin. Menurut Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Ghazali Ahmad, suspek memasukkan dadah tersebut ke dalam bungkusan tembakau bagi mengaburi mata penguatkuasa. Chewing tobacco ni yang ni. So dicampur adukkan sekali untuk mengabui mata penguatkuasa. Alright. Inilah benda-bendanya. Jadi sekarang ni berbagai modus operandi dah digunakan untuk cuba mengelak ianya daripada pemeriksaan. Suspek kini direman 7 hari di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk siasatan lanjut. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati mandatori.
Baik, laporan dari Parlimen. 78 kes pembuangan bayi dilaporkan dari Januari hingga Ogos tahun ini dengan Selangor mencatatkan jumlah kes tertinggi. Demikian menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datin Paduka Chew Mei Fan. Pada masa sama, 19 bayi diselamatkan sejak pelancaran Pusat Pelindungan Sementara Bayi Terbuang atau Baby Hatch pada 2010. Manakala 10 lagi diserahkan oleh wanita hamil luar nikah untuk dijadikan anak angkat. KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menyediakan rumah perlindungan yang memberi perkhidmatan perlindungan dan penjagaan kepada kanak-kanak dan wanita hamil. Institusi-institusi di bawah JKM yang menyediakan perlindungan untuk golongan tersebut adalah Taman Sri Puteri sebanyak 4 buah dan Pusat Jagaan Sinar Kasih 2 buah. Kementerian turut menyediakan 65 buah institusi kebajikan, 104 pejabat kebajikan masyarakat daerah, 53 klinik Nur Sejahtera dan 142 buah pusat aktiviti kanak-kanak yang sedia menerima bayi-bayi yang memerlukan perlindungan. Berdasarkan statistik polis Diraja Malaysia, sebanyak 78 kes pembuangan bayi dilaporkan dari Januari hingga Ogos tahun ini. Selangor tertinggi iaitu 15 kes, Kedah 11 kes, Johor 9, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 8 dan Sabah 7 kes. Beliau menjawab soalan Senator Engku Naimah Engku Taib. Sebanyak 74 bot nelayan asing dikesan menangkap ikan di perairan negara secara haram sepanjang tahun lalu. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Nogeh Gumbek memberitahu 46 daripadanya adalah nelayan Vietnam, 19 Indonesia, 8 Thailand dan 1 Filipina. Jelasnya kementerian komited menangani kes penangkapan ikan di luar kawasan yang dibenarkan tidak hanya melibatkan bot nelayan asing malah nelayan tempatan. Bagi mengatasi aktiviti tangkapan ikan haram di perairan jiran, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Perikanan Malaysia telah mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama, mensyaratkan pemasangan alat Mobile Transceiver Receiver Unit MTU khususnya ke atas vessel penangkapan ikan laut dalam zon C2. Kedua, pemantauan melalui sistem satelit iaitu Vessel Monitoring System. Dan ketiga, meningkatkan aktiviti penguatkuasaan bersama agensi-agensi penguatkuasaan yang lain khususnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Mana-mana vessel yang didapati keluar dari perairan Malaysia tanpa kebenaran atau mendaratkan ikan di negara jiran, ia telah melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan tahun 1985 dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ketika ini, Jabatan Perikanan hanya melesenkan vessel penangkapan ikan di Zon A, B, C dan C2 iaitu di perairan Zon Ekonomi Eksklusif Negara yang berkeluasan 379,820 km persegi dan kawasan pantai sepanjang 4,675 km. Selain itu, Kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan agensi lain bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan aktiviti nelayan di perairan negara. Beliau menjawab soalan Senator Datin Rahimah Muhammad. Belum ada rancangan untuk memperkenalkan skim atau bantuan khas untuk tambang perkhidmatan bas sekolah bagi ibu bapa atau penjaga yang mempunyai lebih 2 anak menaiki pengendali bas sekolah yang sama. Namun, ibu bapa boleh berunding dengan kontraktor perkhidmatan bas sekolah bagi mendapatkan diskaun tambang. Ini kerana menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri, kadar tambang bas sekolah ditetapkan melalui proses deregulasi. Bermakna SPAD tidak lagi menetapkan harga siling yang boleh dikenakan oleh pengendali bas sekolah. Penetapan kadar tambang bas sekolah adalah ditetapkan melalui rundingan dan persetujuan di antara pengendali bas sekolah dan juga ibu bapa atau penjaga. Harga yang dirundingi dan ditetapkan adalah suatu harga yang mampu dibayar oleh ibu bapa atau penjaga murid. Ini kerana sekiranya pengendali bas sekolah ingin mengenakan harga yang tinggi dan tidak menasabah, ibu bapa atau penjaga akan beralih kepada pengendali yang lain.
Terdapat kesan-kesan positif secara langsung dan tidak langsung hasil daripada pelaksanaan deregulasi tambang ini, seperti permohonan permit bas sekolah yang terus meningkat dan kurangnya aduan mengenai perkhidmatan bas sekolah. Kaedah rundingan itu memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak sekaligus meningkatkan bilangan pelanggan pengendali yang dapat mengurangkan kos operasi. Perkhidmatan yang ditawarkan juga lebih terbuka seperti menggunakan kenderaan yang lebih selesa dan selamat mengikut kemampuan ibu bapa. Nancy Shukri menjawab pertanyaan Senator S. Bagiam Ayim Perumal. Ini CCTV. Bekas Timbalan Pengerusi DAP Selangor T. Chandra Mohan mengangkat sumpah menyambung tugas sebagai ahli Dewan Negara bagi penggal kedua hari ini. Manakala bekas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Noor Manuti dilantik untuk kali pertama bagi tempoh 2015-2018. Majlis Angkat Sumpah diadakan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang sebelum persidangan Dewan bermula pagi tadi. Senator Chandra Mohan adalah bekas ahli Majlis Perbandaran Kajang, juga merupakan ahli panel Mahkamah Perusahaan. Sementara Senator Dr. Muhammad Noor adalah bekas Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Pusat Pendidikan Lanjutan dan Khidmat Masyarakat dari tahun 1990 sehingga 1999. Kini beliau memegang jawatan sebagai Pegawai Dasar Agama Menteri Besar Selangor. Mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ahli Dewan Negara untuk tempoh sehingga 2018. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang mahu semua anggota Dewan Negara tidak mencampur aduk isu politik dalam perbahasan sehingga tidak menghormati peraturan mesyuarat dan Perlembagaan Persekutuan. Tegasnya ahli Dewan Negara perlu berhujah berdasarkan ilmu dan kepakaran dengan memberi keutamaan kepada kemajuan dan kemakmuran negara. Dan apabila berhujah, apabila berbahas, saya di atas sini selalu menyatakan selagi Yang Berhormat boleh bercakap mengikut secara positif yang memberi idea yang baik, saya benarkan. Tapi jangan melanggar peraturan dan melanggar perlembagaan. Itu soal pokok dalam cara kita berbahas dalam Dewan. Hormati Dewan. Jangan sesekali tidak menghormati Dewan. Kalau tidak menghormati Dewan, tak layak duduk dalam Dewan ini. Beliau turut mengingatkan anggota Dewan Negara untuk bersedia dengan pelbagai cabaran kerana pentas perbahasan dan persidangan kini semakin berubah selain menuntut komitmen yang tinggi. Gerakan koperasi dilihat sebagai satu pemangkin kepada penjanaan aktiviti ekonomi dan kekayaan ahli-ahlinya selain daripada memacu ekonomi setempat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak percaya gerakan koperasi yang dipegang pegawai profesional muda boleh membantu menambah nilai kegiatan ekonomi yang ada dalam negara. Saya juga ingin gerakan koperasi ini dilihat sebagai satu pentas di mana kita boleh mempertajamkan ataupun membangunkan kebolehan di kalangan ahli-ahlinya, iaitu di kalangan pegawai-pegawai PTD, pegawai profesional yang muda, untuk melihat kepada kebolehan dan bakat mereka untuk memimpin sesuatu koperasi gerakan seperti ini, kerana ini sebahagian daripada kebolehan kita untuk memimpin dalam semangat teamwork dan team building, di mana kejayaan seperti ini sudah tentu akan memperkayakan pengalaman saudara sekalian. Beliau menghadiri majlis ceramah mesra minum petang bersama ahli koperasi profesional Putrajaya Berhad Koprojaya di Sri Perdana Putrajaya. Koperasi yang ditubuhkan pada 14 Januari 2013 ini diharap dapat menambah sumber ekonomi untuk membantu kebajikan ahli-ahlinya. Pada majlis itu, seramai 55 ahli Koprojaya yang menunjukkan komitmen tinggi membantu aktiviti koperasi secara sukarela menerima surat penghargaan daripada Perdana Menteri yang juga penaung koperasi tersebut. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal.
Pusat Barangan Teknologi Maklumat IT Bumiputra Mara Digital Mall yang baru beroperasi seminggu di Mara Acium, Jalan Tuanku Abdul Rahman akan diperluas ke setiap ibu negeri seluruh negara bermula tahun depan. Ia bagi memberi peluang kepada lebih ramai golongan Bumiputra melibatkan diri dalam pasaran digital dan IT. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sewa di tapak Mara Digital Mall adalah percuma bagi tempoh 6 bulan pertama operasi. Sewa yang agak tinggi di pusat-pusat IT yang lain. IT mall yang lain, sewanya tinggi. Jadi kemampuan usahawan Bumiputra untuk menyewanya agak terbatas. Dan peluang-peluang yang diberi pun saya difahamkan agak kurang untuk dibuka kepada mereka. Jadi sebab itulah kita kena menyediakan tempat yang mampu untuk mereka menyewa dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pengumuman Prestasi Dana-Dana Terbaik PMB Investment serta pelancaran duta jenama syarikat itu. Pengumuman kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat tidak memberi sebarang impak drastik kepada pasaran mata wang memandangkan ia telah lama dijangkakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wahid Omar meramalkan nilai ringgit kekal pada paras masa sekitar 4.20 berbanding setiap dolar Amerika sepanjang 2016. Indeed, the increase of 0.25% is very much within the expectation of most analysts. But I think what is equally important is the tone in terms of the indication of the way forward. I think the message that came out from the US Fed was the fact that subsequent increases would be gradual. So be a path towards normalization of interest rate, and the path will be gradual that will take into account developments in the US economy. I think that represents some comforting words for most economies. In terms of the exchange rate use, I think it's very much around the current level. So I think there's not been much change to where we've used the assumption. Datuk Seri Wahid Omar berkata demikian pada sidang media syarahan perdana mengenai prospek ekonomi di Universiti Teknologi Malaysia. Sementara itu, kerajaan katanya akan menyemak semula peruntukan bajet 2016 jika harga minyak dunia kekal rendah. Ia termasuk menyemak semula beberapa projek yang telah diumumkan bagi mengoptimumkan rancangan pertumbuhan ekonomi. Ketika ini, harga minyak mentah Brent jatuh ke paras $37 Amerika setong berbanding jangkaan $48 Amerika setong yang diguna pakai kerajaan dalam bajet 2016. Dalam pada itu, penganalisis pasaran Jupiter Securities Nazari Rosli berpendapat kenaikan kadar faedah oleh Fed ini memberi kelegaan kepada para pelabur. Pasaran ekuiti tempatan selama ini mengalami ketidaktentuan dalam tempoh hampir setahun kerana cadangan kenaikan sering disebut-sebut. Menurut Nazari, kenaikan sederhana pada 25 mata asas itu juga disambut baik pasaran kerana ia tidak dilakukan secara mendadak. Bergantung kepada sejauh mana kenaikan kadar ini akan berterusan dan dalam peratus yang bagaimana. Yang saya lihat, jika kenaikan ini berperingkat-peringkat dan dalam kadar yang sedikit demi sedikit, pasaran mungkin akan boleh menerimanya dan memberi reaksi yang positif untuk jangka masa panjang. Tetapi kalau kenaikan kadar ini bersifat mendadak selepas ini, pasaran mungkin akan memberi reaksi yang negatif. Nazari berkata FAD turut mengambil kira keadaan ekonomi dunia secara keseluruhan dengan menaikkan kadar faedah secara perlahan dan berperingkat. Peningkatan kadar faedah itu katanya menandakan keyakinan Amerika Syarikat bahawa ekonominya telah pulih sepenuhnya daripada krisis keuangan. Ledakan arus teknologi yang kian pesat berkembang kini menjadikan POS Malaysia berada dalam situasi sukar dan mencabar. Justru bagi menghadapi situasi tersebut, POS Malaysia perlu mengurus perubahan tersebut dengan cekap dan efisien.
Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata dalam konteks perubahan yang wujud dalam masyarakat hari ini, pihak pengurusan dan kepimpinan tertinggi perlu menekankan pentingnya penyesuaian dibuat sebagai maklum balas kepada perubahan yang berlaku. Katanya kepimpinan yang baik perlu mempunyai keupayaan melakukan sebarang perubahan sosial dengan mengenal pasti kelemahan sekaligus mengambil pendekatan strategik bagi menyelesaikan sebarang isu dan permasalahan. Perkembangan di dalam misalnya telah memberi nafas baru pada POS untuk terus berkembang maju dari tempoh dekat mendatang, dan ini sudah tentu memerlukan warga kerja POS yang kompeten seperti yang dimaklumkan Tasri tadi bagi memenuhi keperluan pelanggan yang semakin kompleks di samping bersaing masyarakat kuliah lain. Beliau menutup persidangan perwakilan Kesatuan Pekerja-Pekerja Pakaian Seragam POS Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia UPUS di Ibu Negara. Buah salak atau nama saintifiknya Salasa adulis, buah yang jarang dijumpai di selatan tanah air terutama di Melaka. Sungguh pun begitu usaha seorang usahawan di Kampung Paya Rumput Jaya, Melaka mengkomersial tanaman salak itu harus dipuji kerana ia bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Berbekalkan tanah seluas 1,5 ekar, Muhammad Zaid Awang, 43 tahun, mula mengusahakan tanaman salak secara sampingan di kebun di belakang rumahnya. Bekerja sebagai guru tetapi tidak menghalang beliau untuk aktif mengusahakan tanaman buah salak secara komersial. Pertama saya tengok salak dari prospek pasaran dia baguslah di Melaka sebab kita tak ada saingan. Kemudian buahnya pun yang kita tanam ni dia tak berapa terlampau kelat. Kalau kita ambil buah tu cukup masak, dia memang sedaplah untuk dimakan segar. Menurut Zaid, buah salak ada pelbagai rasa bergantung kepada warna buah salak itu. Zaid meletakkan harga RM6 sekilogram untuk hasil buah salaknya yang dianggap jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran yang mencecah RM10 hingga RM12. Siapa sangka buah salak yang banyak terdapat di Indonesia ini mampu untuk hidup subur di kawasan Sungai Udang Melaka ini. Tanaman buah salak ini jika dikomersialkan mampu untuk memperoleh pulangan yang lumayan disebabkan rasanya yang enak dan lazat. Muhammad Ishaq, Berita RTM. Sebagai persiapan menghadapi Liga Malaysia musim depan, skuad Hijau Kuning menawarkan jawatan penolong jurulatih kepada Ramon Marcote. Tawaran dibuat bagi memastikan jurulatih asal Sepanyol itu kekal dengan pasukan Kedah. Ramon Marcote sebelum ini merupakan jurulatih kecergasan skuad Kedah. Tawaran tersebut sudah pun dimaklumkan kepada Marcote yang kini sedang bercuti bersama keluarganya di Sepanyol. Dalam negeri Kedah, kita masih lagi ketua jurulatih kita, saudara Tan Chen Ho, dan Ramon masih lagi berfikir untuk sama ada untuk kekal dengan Kedah sebagai kita offer kepada Raymond sebagai penolong jurulatih Kedah untuk sesi 2016. Cuma bergantung kepada Raymond sama ada beliau bersetuju kerana selepas pada game final beliau rehat dan balik ke Spain, ke Sepanyol untuk berehat. Kemudian mungkin kalau ada kata-kata positif daripada beliau, beliau akan sambung bersama-sama dengan Kedah. Tunggu keputusan daripada Raymond. Jabatan Marcote dalam mengatur strategi permainan mula terselah ketika mengambil alih tugas Ketua Jurulatih Kedah Tan Cheng Ho. Sepanjang ketiadaan Tan Cheng Ho, beliau telah mengemudi pasukan dengan begitu cemerlang dan percaturannya nyata membuahkan hasil apabila berjaya membawa Kedah ke final Piala Malaysia musim ini. Kedah juga telah mengikat penyerang import dari Brazil Carlos Eduardo de Souza Floresta untuk memantapkan pasukan. Pemain yang pernah beraksi bersama skuad bawah 20 tahun Brazil itu dijangka tiba di All-Star pada 15 Januari ini. Selain itu, 5 pemain Harimau Muda B termasuk penjaga gol Muhammad Farhan Abu Bakar juga bakal menyarung jersey halang merah musim depan. Sementara itu, Pulau Pinang memperuntukkan RM19 juta bagi memperkasakan Harimau Kumbang mengharungi saingan musim depan. Seterusnya, mengikat beberapa pemain Harimau Muda antaranya Fitri Omar, Fauzan Zulkifli serta 3 pemain import masing-masing
dari Australia, Brazil dan Argentina. Senarai 27 pemain Pulau Pinang diumumkan semalam. Gagal muncul juara Liga Premier musim ini, Pulau Pinang yang akan beraksi dalam Liga Super musim depan mengekalkan sebahagian besar pemain, termasuk anak jati Pulau Mutiara. Antara pemain bintang Pulau Pinang yang masih kekal ialah Faiz Subri, Sani Anwar Kamsani, Azrul Ahmad, Faili Ghazali dan Rizwan Nawi. Sementara itu, pemain pertahanan Kelantan Fitri Omar dan pemain tengah Felda United Fauzan Zulkifli turut dibawa masuk Harimau Kumbang di samping pemain Kedah Firdaus Muhammad serta Nur Salam Zainal Abidin dari UiTM FC. Tidak terkecuali 3 pemain import. Brand Griffith dari Central Coast Mariners, Jose Tadiu dari pasukan Boa Esporte Brazil dan Matias Cordoba pemain Alliance FC Argentina. Jurulatih musim lalu Jackson Tiago turut kekal bersama Pulau Pinang untuk semusim lagi. Majlis perasmian pasukan dan pengenalan pemain Harimau Kumbang akan berlangsung 22 Disember ini di tapak Pesta Pulau Pinang. Semua dijemput hadir. Badminton Sirkuit Kebangsaan Grand Prix Maybank 2015. Pilihan utama perseorangan lelaki Iskandar Zulkarnain dan perseorangan perempuan T. Jing Yi menepati ramalan mara ke peringkat seterusnya selepas menewaskan lawan masing-masing pada pusingan pertama pagi tadi. Iskandar Zulkarnain mewakili Persatuan Badminton Malaysia BAM dilihat tidak menghadapi sebarang masalah ketika menentang wakil Negeri Sembilan Cheng Tangji. Penguasaan gelanggang yang baik dan pukulan smash yang kencang menyaksikan Iskandar selaku pilihan pertama kejohanan menang straight set 21-13, 21-12. Aksi perseorangan wanita pilihan pertama kejohanan T. Jing Yi menentang wakil Perak Lee Ying Ying. T. Jing Yi berjaya menang di set pertama dengan kedudukan 21-17. Namun di set kedua, T. Jing Yi diasak hebat dan telah tewas tipis dengan 21-23 dipaksa ke rubber set. Di rubber set, T. Jing Yi beraksi cemerlang dan berjaya melengkapkan kemenangan dengan 21-15. Target memang nak champion lah kan. Saya pun pilihan utama. Tapi saya tak nak pejakan sendirilah. Cuma buat game one by one lah. Fokus one by one. Olimpik saya rasa dah susah sikit. Tapi saya try lagi lah. Cuma saya target ke Thomas Cup lah. Untuk ambil ke tim ke Thomas Cup. Sementara itu, juara badminton remaja dunia Goh Jin Wei turut mara ke peringkat seterusnya selepas menewaskan lawan dari Kedah Lee Jing Yi dengan straight set 21-11, 21-15. Walaupun tidak diletakkan selaku status pilihan atas faktor ranking dunia, Goh Jin Wei tetap dilihat sebagai pencabar utama kepada pilihan pertama perseorangan wanita T. Jing Yi. I just aim to get into semi-final at least because last year I lost in round robin. But if I can make it into final, I hope I can revenge this time. Atlet kurang upaya Felicia Mikat menerima insentif berjumlah RM20,000 daripada Kerajaan Negeri Sabah berikutan kejayaan cemerlangnya pada Sukan Para ASEAN di Singapura baru-baru ini. Atlet berusia 16 tahun itu juga bakal mendapat durian runtuh daripada Kerajaan Persekutuan dianggarkan berjumlah RM40,000 menerusi skim hadiah kemenangan atlet Malaysia Syakam. Anak jati Sabah berasal dari Tambunan ini memenangi pingat emas dalam acara 100, 200 dan 400 meter sekaligus, menjadikan beliau Ratu Pecut Negara bagi Tamasya Para ASEAN tahun ini. Kontingen negara seramai 314 atlet dan pegawai menamatkan cabaran di Sukan Para ASEAN ke-8 di Singapura di kedudukan ketiga keseluruhan dengan memperoleh 52 emas, 58 perak dan 37 gangsa. Lebih membanggakan 12 rekod baharu dicipta atlet negara dalam acara olahraga, renang dan angkat berat. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP yang akan bermula 25 Januari depan menawarkan 251 pingat emas. Kejohanan edisi ketiga itu bakal menyaksikan 8,000 atlet mewakili 117 kontingen mengambil bahagian dalam 25 acara sukan dipertandingkan. Berbanding edisi sebelumnya, kejohanan kali ini akan ditambah bilangan sukan dipertandingkan selepas mengambil kira penyertaan pasukan dari negara Asia Tenggara melibatkan Thailand, Singapura, Myanmar, Indonesia, Brunei dan Kemboja.
Turut diperkenalkan acara sukan untuk atlet kurang upaya. Saya ingin tekankan di sini bahawa kita hanya memperuntukkan 7 acara saja untuk negara-negara ASEAN ini, bukan 25, kerana kita memastikan bahawa acara ini akan dipertandingkan di peringkat AUG kelak. Dan bagi untuk atlet-atlet kurang upaya, kita mengamalkan konsep inklusif, di mana SUKIP ini bukan hanya terbuka kepada atlet-atlet yang mempunyai fizikal yang cukup, tetapi juga kepada atlet-atlet yang mempunyai keupayaan yang berlainan, dan kita hanya pada masa ini kita hanya memperkenalkan 2 acara, itu olahraga dan catur. SUKIP 2016 merupakan pentas pemilihan atlet yang akan mewakili kontingen negara ke Sukan Universiti ASEAN 2016 di Singapura dan kejohanan squash Universiti Dunia di Kuala Lumpur. Hazali menghadiri majlis pelancaran SUKIP 2016 di Universiti Teknologi Malaysia UTM yang juga tuan rumah edisi kali ini. Majlis dirasmikan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Nik Ali Mat Yunus. Beliau juga turut melancarkan buku manual untuk Ketua Kontingen. Universiti Teknologi Mara UiTM merupakan juara keseluruhan pada edisi sebelum ini. Perlumbaan Alostar City Race yang akan bermula esok menjanjikan cabaran sengit dalam mencungkil pelumba muda di negeri Kedah, sekaligus mempromosikan perlumbaan secara selamat menerusi kempen Katakan Tidak pada Lumba Haram. Perlumbaan anjuran Kelab MUSC Motorsports dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah akan bermula esok sehingga Sabtu ini. Penganjuran kali ketiga itu melibatkan 2 kategori, iaitu drag motosikal dan drag kereta yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan bernilai RM42,000. Dengan adanya program yang sebegini, sedikit sebanyak memberi peluang kepada belia-belia yang minat tentang bidang pemotoran ini dapat orang kata mencetuskan idea-idea baru, dapat mencipta perkara-perkara baru dan dapat diterjemahkan di dalam gelanggang yang kita sediakan. Perlumbaan akan berlangsung di Lebuh Raya Darul Aman bermula dari perkarangan kompleks membeli belah Aman Central sehingga Masjid Zahir yang akan ditutup kepada lalu lintas bermula jam 10 malam ini hingga 12.30 malam Sabtu nanti. Angin kencang selaju lebih 50 km sejam dan ombak besar setinggi 4 meter menghalang operasi mengesan Nurul Waziana Muhammad Yusof yang dilaporkan hilang dihanyut ombak di Pasir Panjang, Kuching Sabtu lepas. Menurut Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Petra Jaya, Muhammad Mirza Miraj, berikutan itu pihaknya terpaksa menghentikan serta-merta semua operasi di laut pukul 4 petang tadi. Muhammad Mirza turut mendedahkan pihaknya menemui satu objek terapung di kedudukan sama tempat pakaian mangsa ditemui. Objek tersebut kita nak apakah objek tersebut adalah sampah salam. Mirza mendedahkan perkara ini kepada pemberita RTM di Kuching petang tadi. Operasi yang memasuki hari ke-6 ini dijangka dihentikan petang esok sekiranya masih menemui jalan buntu. Lebih 50 orang terdiri daripada beberapa agensi keselamatan terlibat dalam operasi mengesan jururawat berumur 23 tahun itu. Melaka menjadi negeri pertama melarang penggunaan beg plastik dan bekas makanan polistiren di semua pusat membeli belah dan premis makanan bermula tahun depan. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Exko Pelajaran Pengajian Tinggi Sains dan Teknologi Hijau dan Inovasi Datuk Yunus Hussein berkata, langkah berkenaan diambil bagi menjaga kepentingan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Kerajaan mengalahkan kita gunakan pembungkusan berasaskan biodegradable yang boleh terurai dalam tempoh 18 atau 80 hari. Dan ianya akan menyelesaikan banyak masalah. Tersumbat di sistem perbaikan, parit, sungai dan sebagainya. Dan menyusahkan kita. Tapi kalau gunakan bahan berasaskan biodegradable ini, 180 hari dah selesai. Beliau menjadi tetamu rancangan Radio Melaka FM. Dengan itu, sekian berita Nasional 8.
Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.